Nabi kata, ayyuhan nas, wahai manusia, innahu qad adhallakum syahrun azimun mubarak, akan menaungi kamu semua satu bulan yang mana disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan ini adalah sebagai satu bulan yang penuh dengan keberkatan yang dilimpahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sepanjang kita menjalani ibadah puasa ini, nak tahu berkualiti ataupun tidak amalan kita, nak tahu diterima ataupun tidak oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita akan melihat kesannya sejauh mana kita boleh kekalkan momentum yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak dalam 11 bulan yang lain. Sebab itu punca yang menyebabkan kita ni kadang-kadang momentum kita tak berapa nak stabil tu, punca dia sebab kita kurang mengingati Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan daripada Al-Bukhari, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pesan kepada Muadz bin Jabal. Muadz bin Jabal adalah seorang sahabat yang sangat faqih. Kalau kita tengok balik dalam pesanan-pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah sebut dalam kalangan sahabat yang ramai, Nabi kata wa a'lamuhum bil halali wal haram Muadz bin Jabal. Walaupun pada waktu tu Abu Bakar ada, kalau ikut senioriti menang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Hurairah ada pada waktu tu, kalau ikut daripada sudut periwayatan hadis menang kepada Abu Hurairah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lepas daripada Nabi sebut kata arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, Nabi kata yang paling jiwa dia sangat lunak dengan Allah Azza wa Jal, yang punya jiwa yang kasih kepada Allah dan juga Rasulnya, tidak siapa boleh lawan seorang sahabat nama dia Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi kata wa asyadduhum fi dinillahi azza wa jalla Umar. Nabi kata dalam ramai ni pula sahabat yang sangat tegas dengan agama dia berpegang dengan dasar dan prinsip agama yang betul adalah Umar Al-Khattab. Tapi bila sebut tentang wa asduquhum hayaan Uthman, Nabi kata yang paling benar malunya kepada Allah Azza wa Jal, siapa pun tak boleh lawan Uthman ibn Affan. Tetapi dalam selepas daripada tu Nabi baru sebut wa a'lamuhum bil halali wal haram Muadz bin Jabal. Muadz bin Jabal pada waktu tu kata para muhaqqiqun minal muwarrikhin, para ahlu syiar mengatakan Muadz dia meninggal pada usia yang muda. Dalam qaul yang kuat menyebutkan kata 33 tahun, dalam qaul yang dhaif menyebutkan kata 28 tahun. Tetapi dia telah dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wakil Nabi ke bumi Yaman. Nabi hantar dia. Tu yang terkenal hadis yang Nabi tanya dekat dia, bima tahkum ya Muadz, kamu hukum dengan apa wahai Muadz? Waktu orang mari kepada kamu dengan pelbagai 1001 persoalan, kamu hukum dengan apa? Dia kata bi kitabillah, aku hukum dengan kitab Allah. Nabi kata fa in lam tajid, kalau tak ada dalam kitab Allah kamu hukum dengan apa? Fa bi sunnati Rasulillah. Dia kata kalau tak ada dalam kitab Allah aku akan berhukum dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata fa in lam tajid, kalau tak ada juga dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada, hang hukum lagu mana? Ajtahidu ra'i wala alu. Dia kata bahawasanya aku berijtihad. Yang ni yang digunakan hujah oleh para fuqaha untuk menetapkan hukum qiyas.
Bagaimana kita melihat pada hari ini dalam sumber perundangan hukum Islam, dia ada Al-Quran, dia ada sunnah, dia ada ijma' dan dia ada qiyas. Maka ini sumber yang disepakati. Maka kata Sayyidina Mu'adh bin Jabal, satu orang yang sangat faqih, walaupun kalau daripada sudut periwayatan hadis dia kalah dengan Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah, kalau tuan-tuan baca dalam riwayat hidup dia, Abu Hurairah satu orang yang banyak riwayat hadis. Bahkan dia pernah sebut dalam kata-kata dia yang sangat masyhur, dia kata laisa ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsara haditsan minni illa Abdullah. Dia kata tak ada satu orang dalam dunia ni yang lebih banyak meriwayatkan hadis berbanding aku kecuali seorang saja. Nama dia Abdullah. Abdullah di sini bukan Abdullah bin Umar, bukan Abdullah bin Mas'ud, tetapi Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia Abdullah bin Amr bin Al-As ini dia satu orang yang banyak mencatat. Abu Hurairah dia banyak menghafal. Sebab syarat hadis untuk duduk dalam kategori hadis yang sahih, dia mesti kena ada dawabi. Sama ada dhabtus sadr am dhabtul kitabah. Sama ada penulisan dipercayai ataupun dia punya ingatan diiktiraf oleh para ulama. Maka kalau kita nak tengok dalam soal faqih, dia bukan mesti orang tu alim, dia mesti faqih tak. Tetapi bila dia faqih, sudah semestinya dia alim. Macam mana Imam Syafi'i lah, tuan-tuan biasa baca riwayat Imam Syafi'i. Waktu dia pi ke bumi Mesir, dia ada qaul jadid. Tu yang boleh ada qaul qadim dengan qaul jadid. Pendapat lama dengan pendapat yang baru. Masa dia pi ke Mesir, dia berguru dengan anak murid kepada Al-Laits. Dia berjumpa dengan anak murid kepada Al-Laits bin Sa'ad. Sebelum tu dia berguru dengan Imam Malik. Dia tak sempat jumpa dengan Al-Laits, tapi dia sempat jumpa dengan anak murid kepada Al-Laits. Dia kata wal-Laitsu huwa afqah min Malik. Imam Malik dengan dengan Al-Laits ni tadi, dia kata Al-Laits itu adalah lebih faqih daripada Imam Malik. Ini kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Menunjukkan kefaqihan ni bukan ada pada semua orang. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sangat sayang kepada Mu'adh bin Jabal, sebab orang ternanti-nanti fatwa yang dikeluarkan oleh Mu'adh bin Jabal. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbuka fillah. Aku sayang kepada kamu wahai Mu'adh kerana Allah. Macam mana Nabi sayang dekat kita, Nabi tinggal kepada kita amrain, yang mana kalau kita berpegang ni addu bin nawajis, kita berpegang dengan gigi geraham, kita gigit sungguh-sungguh, kita tak akan pernah sesat di dalam dunia yang sabar fitnah ini. Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, gigit kok kuat. Nabi dia sayang dekat kita, dia tak tinggal barang kemas banyak, dia tak tinggal duit ringgit banyak, tapi dia tinggal kepada kita yang disebutkan sebagai Al-Quran dan hadis. Maka dia sayang kepada Mu'adh. Yang ni yang poin tazkirah kita pada malam ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul. Pastikan akhir daripada salat kamu wahai Mu'adh, kamu jangan lupa bacalah satu doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang doa ni tuan-tuan semua tahu, cuma kita jarang beramal. Apa dia? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang pertama kita minta kepada Allah untuk bagi kita ingat kepada Allah Azza wa Jal, bantuan untuk ingat kepada Allah. Hari ini yang kita duk ingat kepada Allah ni adalah satu bentuk bantuan daripada Allah. Jangan pernah mendabik dada. Saya duduk di meja ni suruh tuan-tuan ingat pada Allah mudah, tetapi saya belum tentu ingat kepada Allah Azza wa Jal.
Maka tuan-tuan, bila kita sebut dalam masalah ni doa, minta supaya a'inni, bantulah aku ni ya Allah, ala zikrika, untuk ingat kepadamu ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal bukan semua orang ingat kepada Allah. Kalau manusia semua ingat kepada Allah, dia tak akan pernah melakukan perbuatan, hatta perbuatan yang sia-sia. Sebab kita tahu dah, dua malaikat yang Allah Ta'ala bubuh, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Mereka catat semua amalan kita. Kita buat amalan baik, mereka catat. Kita buat amalan buruk, mereka catat. Ini malaikat Allah Azza wa Jal, yang mana kesemua ini akan dibentangkan di hadapan Allah Azza wa Jal untuk kita lihat. Inilah amalan sepanjang kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itulah kita pada hari ini ni tuan-tuan, kita kena banyak ingat kepada Allah. Sebab hari ini ramai orang tak ingat kepada Allah lah, yang boleh keluar mai makan harta orang dengan jalan yang haram. Berapa ramai pada hari ini makan harta orang dengan jalan yang haram. Allah Ta'ala berfirman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Mesti kena ada, kalau dalam jualan tu mesti kena ada redha meredai. Sebab itu jual beli paksa tidak sah. Macam hari ini ni, jaga benda yang kita tak pernah order, depa hantar mai dekat kita ni, tiba-tiba kita yang nak kena bayar. Jenis jual beli paksa ni kena ingat. Macam cerita Doremi tu, tuan-tuan tak ingat ke? Depa pi di rumah Milah, minta dekat Milah. Masa tu Milah ni Wan Cik Daud, anak kepada Pak Jebon. Dia minta RM10. Tuan-tuan balik pergi buka balik cerita tu. Kan Doremi tu depa bawa dengan sekarung tu, yang saya ingat aku kata depa nak pergi mencuri dah. Depa nak pergi jual beruh gigi di rumah yang banglo tu, yang berat 56 kati, kebolehan tahan maki rumah tu. Kan dia pelekoh kawan tu, dia kata ini mesti beli. Bila dia sebut kata mesti beli, kawan tu pun kata baik saya beli semua. Macam tu jenis jualannya tidak sah. Sebab tu jangan duk makan harta orang dengan jalan yang salah. Baru ni jadi di mana? Di Pematang sama Gagah kot. Kes bunuh sabit dengan harta pusaka. Sebab tu kata Allah dah tetap lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi lelaki ada bahagian, bagi perempuan pun ada bahagian. Cuma kata Allah, sama ada dapat tu tadi mimma qalla minhu aw kathur, sama ada banyak ataupun sikit. Nasiban mafruḍa, benda ini telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau manusia yang beringat dengan diri dia bahawasanya dia akan dipersoalkan oleh Allah, maka dia akan senantiasa meletakkan diri dia dengan sami'na wa ata'na. Samalah sebagai kita punya tazkirah pada malam ni, yang kita nak kena letakkan dalam diri kita. Puasa kita bukan sekadar puasa menahan lapar. Puasa kita juga wajib kena menahan jari, menahan mata, menahan macam-macam. Kadang-kadang puasa duk hantar gambar anak dara apa pun tak tahu. Tuan-tuan duk dapat tak dalam grup WhatsApp tu? Dalam grup WhatsApp tu, ya Allah, grup ni nama cukup bagus, Titian Sirat Al-Mustaqim. Quran suci, macam-macam nama merepek depa bubuh, tapi yang duduk dalam tu kalah sintak. Orang Penang kata ser jenis lagu ni. Duk bubuh gambar anak dara siapa pun kita pun tak tahu. Within satu caption yang dia tulis apa dia? Abang-abang jangan lupa esok Khamis malam ni Khamis malam Jumaat, jangan duk lupa. Tu anak dara siapa tu? Ingat, setiap jari yang kita sharekan, setiap apa yang kita buat akan dipersoalkan oleh Allah. Orang yang beriman belajar untuk mengawasi diri kita agar kita mengingati bahawasanya dengan diri kita itu senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala zikrika
wa syukrika, jadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah, wa husni ibadatik, yang senantiasa perelokkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, uzkurullaha dzikran katsira, ingat kepada Allah ni bukan mesti dalam juzuk semayang dak. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, waktu berdiri, waktu berjalan, waktu tidur, semua kena ingat kepada Allah. Amanah dalam tugas, ingat kepada Allah. Kita melaksanakan tugasan kepada anak-anak kita dengan sebenarnya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sebagai kita punya tajuk tazkirah, yang kita nak kena ingat dalam diri kita, bahawasanya tentang wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Nabi kata, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan keampunan kepada kita untuk kita menjadi seorang insan yang berjaya di atas muka bumi Allah dan berjaya di akhirat Allah. Sebab ingat kepada Allah dengan lafaz uzkurullaha dzikran katsira itu dalam lafaz mushtarak. Maksud dia apa dia? Kita boleh ingat dalam keadaan berzikir menggunakan lidah ataupun dengan lafaz tafakkur. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Azza wa Jal, dipanjangkan umur untuk kita terus mengabdikan diri kepada Allah sepanjang di dalam bulan Ramadan ini. Siru ala barakatillah. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Saya minta ampun dan maaf andai kata ada terkasar bahasa, terlanjur bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.